Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk kepada topik yang paling terakhir, paling akhir lah untuk semester ni. Okay, sudah tak ada lah topik lain. Ini adalah topik yang last. Okay, selepas itu sepatutnya minggu ni adalah minggu yang terakhir. Okay, tapi sebabkan ada satu lagi PB yang awak kena buat, okay, so ada lagi satu minggu last lah pada minggu depan. Lepas tu dah habis dah, awak boleh rehat dah. Cikgu tak kacau lagi korang, okay? Okay, so bab yang terakhir ini adalah masih lagi bab yang kedua lah. So subtopik mengaplikasikan prinsip sistem hidrolik dalam kehidupan seharian. Okay, jadi prinsip sistem hidrolik ni berkait rapat dengan tajuk minggu lepas, iaitu tajuk tekanan. Okay, so apa itu sistem hidrolik? Apa itu prinsip yang melibatkan sistem hidrolik? Okay, kita akan belajar lah. Okay, ini secara untuk pengetahuan awak je lah. So dua tokoh ini adalah dua tokoh ahli fizik yang mengkaji berkaitan dengan teori-teori fizik lah. Dan kat sini kita nampak ada Blaise Pascal. Blaise Pascal ni lah yang mengkaji berkenaan dengan hukum berkaitan dengan tekanan. Kan cikgu pernah cakap unit bagi tekanan adalah Pascal. Jadi Pascal itu adalah diambil daripada sempena nama tokoh Blaise Pascal ni. Dan yang ni adalah tokoh Islam berkaitan dengan ahli fizik, iaitu Al-Khazin. Okay, so beliau lah yang banyak juga mengkaji, mengeluarkan teori-teori berkaitan dengan fizik. Okay, ini secara pengetahuan saja. Okay, so kita boleh masuk tajuk kita yang pertama untuk minggu ini, iaitu prinsip sistem hidrolik. Okay, sebelum tu cikgu terangkan dulu sebelum cikgu terangkan berkenaan prinsip Pascal. Okay, awak kena tahu dulu apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem hidrolik. Okay, ini adalah satu contoh alat yang simple saja. Bila disebut sistem hidrolik, pertama sekali ialah poin yang pertama ialah awak kena tahu bahawa sistem itu mempunyai bendalir di dalamnya. Apa itu bendalir? Bendalir adalah sesuatu yang mengalir. Contoh yang mudah adalah air. So air itu adalah hidrolik. So dalam sistem itu mesti mengandungi air ataupun minyak, apa-apa saja yang mengalir. Dan sistem tersebut mestilah dalam keadaan yang tertutup. Maksudnya tertutup. Contoh kalau macam sungai tak tertutup, itu bukan hidrolik. Hidrolik itu mestilah dalam satu alat ataupun satu sistem dan dia dalam keadaan yang tertutup. So ini kita anggapkan kesemua lubang-lubang ini dalam keadaan yang tertutup. Ni tutup, semua ni tutup. So bila dia tertutup dan dalamnya mengandungi air, itu adalah sistem hidrolik. Okey, bila ombor ditekan, maksudnya kita tekan ombor ini. Okey, kita tekan bermaksud ada daya kan. Bila kita tekan bermaksud daya terhasil. Bila daya terhasil, ada luas permukaan pula dekat sini. Apa yang terbentuk? Tekanan akan terbentuk. Okey, ingat tekanan adalah daya yang bertindak ke atas luas permukaan. So di sini akan terhasilnya tekanan. Bila tekanan ini terhasil, dia akan dipindahkan melalui air kepada lubang-lubang yang ada ini. Okey, apa jadi bila lubang-lubang ini dibuka? Bila lubang-lubang ini dibuka, air itu akan dipancutkan keluar. So soalan cikgu, adakah sama dia punya kelajuan air yang keluar ini? Pancutan dia tu sama ke tak sama? Jawapan dia adalah sama. So kat sini kita nampak ada berapa lubang? Ada 7 lubang di sini. So ketujuh lubang ini, air yang keluar itu adalah dalam keadaan yang sama. Maksudnya kelajuan dia sama, jarak yang sama. Kenapa jarak yang sama? Sebab tekanan yang terhasil di sini akan dipindahkan melalui air kepada lubang-lubang ini dengan nilai yang sama. So tekanan dipindahkan tu adalah sama. So kalau ada 10 lubang di sini, 10 lubang itu tekanan ia adalah sama. Itu yang kita namakan sebagai prinsip Pascal. Okey, apabila tekanan dikenakan terhadap cecair, so dalamnya ada cecair yang terkurung. Terkurung ni maksudnya yang ditutup. Okey, kita tutupkan dulu. Okey, so tekanan yang dipindahkan ke cecair adalah sekata ataupun sama dalam semua arah. Ini yang dimaksudkan dengan prinsip Pascal. Okey, so ataupun dengan ayat yang mudah, tekanan yang dipindahkan melalui cecair adalah sama ke semua arah. Dipindahkan dengan nilai yang sama. So air memancut keluar dari semua lubang dengan daya yang sama. Kalau soalan dia kenapa? Kerana tekanan yang dipindahkan adalah sama. Apakah nama prinsip itu? Prinsip itu adalah prinsip Pascal. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, bila sebut hidrolik, apa yang awak bayangkan? Okey. Kalau cikgu akan bayangkan satu alat yang kita namakan sebagai jet hidrolik. Okey, awak tengok dekat sini gambar yang bulat ni. Ini adalah jet hidrolik. Apa fungsi jet hidrolik?
jet hidrolik berfungsi untuk mengangkat kenderaan. Contohnya kereta. Yang paling familiar ialah bila kita nak tukar tayar yang pancit. Kita nak angkatkan kereta ni berat. So kita nak angkat seorang-seorang memang mustahil. Tak boleh. Jadi alat yang kita gunakan adalah jet hidrolik. So kita akan pasang di bawah ini. Okey. Dan kita akan pegang dia punya pemegang ini. Dan kita akan angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun. Dan pada masa yang sama kereta ni akan naik sikit. So proses kita nak pegang pemegang ini, kita nak tolak dia punya pemegang ni, susah ke payah? Senang je kan? Maksudnya tak perlukan tenaga yang banyak. Kalau ikutkan logiknya, berat kereta ni, macam mana alat yang sekecil ini boleh digunakan untuk angkat kenderaan yang berat? Bukan yang 1 kg, 2 kg, tapi beratus-ratus kilogram. Mungkin tak silap Iblan beribu kg. So mustahil sebenarnya kita nak angkat seorang. Tapi kalau gunakan alat ni, sekejap je boleh angkat. Dan tak susah pun sebenarnya kita guna alat ni. Kita just pegang je, angkat tolak, dan kereta ni akan naik sikit demi sedikit. Okey, sebab sistem yang digunakan oleh jet hidrolik ni, nama pun hidrolik kat belakang, bermaksud sistem yang digunakan adalah sistem hidrolik. Dan sebenarnya kat dalam ni mengandungi cecair. Mungkin ada minyak kat dalam ni. Dia ada minyak, dia berat juga lah kan alat ni kan. So dalam ni sebenarnya mengandungi bendalin ataupun cecair. Bukan, yang pastinya bukan air, tapi adalah minyak. Dan kalau awak tengok dekat sini, sebenarnya sistem ni macam ni. Okey, gambar yang kuning ni. Okey, so dekat sini awak nampak dia ada dua, kita panggil sebagai dua omboh. Satu awak nampak tak? Dia punya permukaan ni agak kecil. Ini omboh, kita panggil omboh yang pertama. Yang satu lagi omboh yang besar ini adalah omboh yang kedua. So di dalam ini adalah mengandungi fluid. Fluid ni bermaksud bendalin ataupun mengandungi bahan yang mengalir. Contohnya minyak. Okey, dan nampak tak dia hidrolik? Kenapa cikgu cakap hidrolik? Kerana dia adalah dalam keadaan yang tertutup. Nampak tak dia tertutup kat sini? Maksudnya bendalin ni dia tak boleh keluar ke mana-mana. Dia tak ada lubang untuk keluar. Alright. So di sini sebenarnya kita nampak tak F1. F1 ni bermaksud daya yang pertama. Okey, F1 ni biasanya kita labelkan untuk omboh yang kecil. Okey, untuk omboh yang besar kita labelkan sebagai F2. Kenapa anak panah dia ke atas macam ni? Yang ni anak panah ke bawah. Sebab bila kita menolak di sini, automatik, okey, beban dekat sini akan naik ke atas. Itulah konsep yang digunakan untuk angkat kereta ini. Okey, F1 ni kita dah label kat sini. Ini adalah E1 ataupun F1. Ini satu. Contohnya di sini. Okey. Yang A2 ataupun F2 nya adalah mana? Ni, yang besar ni. So ini dekat bahagian ini. Okey. So dekat sini awak tengok, kita kenakan daya, kita tolak sikit je. Okey, benda ni boleh angkat walaupun objek di sini adalah berat. So andaikan di sini dekat F2 ni ada kereta yang kat sini. Kereta awak kat sini. Ini adalah awak punya tangan, awak punya pemegang ni. Ni, pemegang ni. Okey. So bila kita tolak sikit saja, maksudnya kita gunakan daya yang kecil, dia boleh menghasilkan daya yang besar di sini. Sehingga kan kereta yang berat pun boleh diangkat. Okey, kenapa boleh macam tu? Macam mana dia boleh ada kekuatan untuk angkat objek yang berat macam ni dengan menggunakan daya yang hanya sikit? Okey, kerana tadi cikgu cakap tentang prinsip Pascal, tekanan adalah sama ke semua arah. Okey, bermaksud di sini tekanan satu adalah sama dengan tekanan dua. Tekanan satu ni mesti sama dengan tekanan dua. Ingat Kak, sama. Tekanan adalah sama. Okey, P1 ni maksudnya pressure satu sama dengan pressure dua. Samalah maksud dia ni. Okey, apa yang tak sama adalah daya. Daya dia tak sama. Daya di satu ini adalah lebih kecil daripada daya di dua. Sebab tu kita nak gunakan untuk angkat kereta ini. Kereta ni besar, maksud daya kat sini adalah besar. Ingat daya tu berat kan? Daya tu adalah berat, sama je. Okay, kat sini berat dia besar, dekat dua ni. Tetapi dekat sini daya dia kecil sahaja. Sebab tu kita boleh tolak dengan mudahnya ataupun angkat dengan mudahnya kereta ni hanya dengan menggunakan pemegang ini sahaja. Kalau kat sini, contoh kalau cikgu terbalikkan, daya di dua lebih kecil daripada daya di satu. Maksudnya daya satu ni lagi besar pada daya di dua. Bermaksud awak nak angkat kereta ni sangat susah. Sebab kita perlukan daya yang besar. So itu bukan prinsip Pascal. Tak menepati prinsip Pascal. Prinsip Pascal, tekanan di 1 dan 2 mesti sama. Daya di 1 adalah lebih kecil daripada daya di 2. Jadi kita nak angkat objek dekat daya dekat bahagian 2 ni adalah sangat senang. Walaupun kita hanya gunakan
daya ataupun tenaga yang sikit sahaja. Kita tolak sikit saja, objek di F2 ni akan diangkat dengan mudah. Okey. So ingat konsep hidrolik adalah tekanan di satu adalah sama dengan tekanan di dua. Okey, ada satu lagi gambar yang cikgu nak tunjukkan. Okey, di sini. Okey, ini awak nampak macam pening kan? Okey, dengar betul-betul penerangan cikgu supaya awak tak pening. Okey, ini adalah gambar yang sama macam tadi. Okey, bila awak nampak gambar macam ini maksudnya adalah gambar untuk sistem hidrolik. Bila sistem hidrolik, apa nama prinsip dia? Prinsip dia adalah prinsip Pascal. Okey, yang ni cikgu silap ni. Bukannya prinsip tak ada. Perkataan prinsip ni buang. Sistem hidrolik. Prinsip dia adalah prinsip Pascal. Okey. Prinsip pemindahan tekanan dalam cecair digunakan dalam operasi sistem hidrolik. Maksudnya sistem hidrolik ini dia menggunakan pemindahan tekanan dalam cecair. Hidrolik mesti ada cecair di dalam. Kalau tak ada cecair, tekanan tak boleh dipindahkan. Okey. So P1 sama dengan P2. Tekanan di satu, ingat satu ni, tekanan di pertama ini adalah sama dengan tekanan di ombor yang besar ni ataupun tekanan di 2. Okey. So cikgu labelkan yang satu, yang ni 2. Okey, so ingat lagi tak minggu lepas tekanan daya bahagi luas permukaan. So F ni daya bahagi luas. So nak kira tekanan di satu ni macam mana? Daya di satu bahagi dengan luas permukaan dekat satu. Jadi mestilah sama dengan daya di 2 bahagi dengan luas permukaan di 2 ini. Okey. Okey, dengar sini. Kat sini adalah tangan dia. Tangan ni maksudnya dia tolak di ombor kecil ini dengan nilai sebanyak 10 Newton. Okey, daya F1 nilai dia 10 Newton bertindak ke atas ombor kecil. Okey, berapakah luas permukaan dekat ombor 1? Okey, luas permukaan di ombor 1 adalah 1 cm kuasa 2. Okey, maka awak kena kira berapakah tekanan pada ombor kecil. Okey, so macam awak baikkan dulu ombor besar ni, awak tengok dulu, fokuskan pada ombor kecil. Okey, kira tekanan daya bahagi luas. So daya dah bagi nilai dia 10. Okey, luas dibagi 1. Okey, yang ni tak perlu tukar pada meter pun tak apa. Okey, yang penting unit dia kedua-dua belah ni mesti sama. So 10 per 1 kita akan dapat jawapannya 10 Newton cm kuasa negatif 2. Kenapa sentimeter? Cikgu ajar meter. Sebab dekat ni nilai 1 ni adalah dalam sentimeter. Jadi unit dia akan jadi sentimeter kuasa negatif 2. So ini adalah nilai tekanan di 1. Okey, so sekarang ini cikgu bagi tahu tekanan di 1 mesti sama dengan tekanan di 2. Bermaksud berapakah nilai tekanan di 2? So tekanan di 2 tak perlu kira. Tekanan di 2 mesti sama dengan tekanan di 1. Maksudnya nilai tekanan di 1 dan 2 adalah 10 Newton cm kuasa negatif 2. So tekanan telah dipindahkan secara sekata melalui cecair tanpa apa-apa perubahan. So maksud anak panah merah ini adalah tekanan lah. So dipindahkan daripada ombor kecil kepada ombor besar dengan nilai yang sama tanpa apa-apa perubahan. Okey, so kita tengok pada F2 ini. Okey, so nilai permukaan, luas permukaan di ombor yang besar ini adalah 100 cm kuasa 2. So nilai ni mesti lagi besar lah sebab kita nampak gambar ni pun lagi besar berbanding dengan gambar ini. So kalau kat sini nilai luas permukaan dia 1, yang kat sini luas permukaan dia adalah 100. Okey, so sekarang ni apa yang nak cari? Dia nak cari berapakah daya dekat sini. Berapa agaknya berat objek yang kita letakkan di sini. So macam mana nak kira? Okey, so kalau kita nak cari berat objek di sini, okey, formula dia adalah tekanan darab dengan luas. Okey, nak kira daya, tekanan darab dengan luas. Okey, so berapa nilai tekanan? Okey, nilai tekanan tadi cikgu dah cakap 10. So kat sini nampak tak? Okey, daya kan? F2 nak tahu berat daya. So 10. Okey, kat sini sebenarnya ada simbol darab. Darab dengan 100. 100 ni datang daripada mana? Datang daripada luas. So 10 darab 100 nilai dia adalah 1000 Newton. Sebab berat. Okey, cikgu ulang balik. Soalan di sini dia nak tahu berapakah berat beban yang kita letakkan di atas ombor besar ini. Okey, dia dah bagi luas dan kita tahu nilai tekanan dekat sini. Tekanan di ombor besar sama dengan tekanan di ombor kecil. So tadi kita kira tekanan di ombor kecil adalah 10. So luas permukaan 100. So nak tahu berat kat sini senang saja, awak darab saja. 100 darabkan dengan 10. Luas permukaan darabkan dengan tekanan. So awak akan dapat nilai dia adalah 1000. So berat di sini adalah 1000.
So nampak tak kat sini? Daya dekat sini 10 je kita gunakan. Kita dah boleh angkat beban sebanyak 1000 Newton. Okey, bermaksud sangat senang untuk angkat objek yang berat dengan menggunakan sistem hidrolik. Okey, tengok soalan yang lain. Okey, ini ada satu contoh soalan PA, nilai akhir. Okey, nampak gambar macam ni, automatik ini adalah hidrolik. Satu sistem hidrolik mempunyai dua omboh. Okey, so ni omboh yang kecil, ini satu lagi omboh yang besar. Okey, luas permukaan satu ni adalah 0.01. So yang kecil ni of course 0.01 dan yang besar ini adalah 2 luas permukaannya. Berapakah berat beban yang boleh dinaikkan oleh sistem ini jika daya yang dikenakan pada omboh kecil ialah 20? Bermaksud kita kenakan daya sebanyak 20 di sini dan kita nak tahu berapa sebenarnya beban yang dia boleh angkat menggunakan daya 20 ni. Okey, so pertama sekali ialah awak tulis formula dia. P1 sama dengan P2. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Okey, nak kira tekanan. Okey, F1 bagi E1 sama dengan F2 bagi E2. Yang ini kena ingat. Okey, F1 bagi E1, F2 bagi E2. F maksudnya daya bahagi luas dekat 1 sama dengan daya bahagi luas dekat 2. Mana 1 mana 2? Ini nombor 1. Ini nombor 2. Kenapa dia sama dengan dekat sini? Sebab tekanan bagi 1 dan tekanan bagi 2 mesti sama. Tekanan dia sama. Jadi mesti ada simbol sama dengan. Okey, so sekarang kita gantikan nilai pada formula. So F1 dia adalah 20. 20 F1. Macam mana cikgu dapat 20? Sebab kat sini dalam soalan dia bagi tahu daya yang dikenakan pada omboh kecil ialah 20. Maksudnya 20 ialah F1. A1A ni adalah area ataupun luas. Tengok luas, berapakah nilai luas bagi A1? Okay, kat sini dah bagi tahu 0.01. So gantikan 0.01 sama dengan F2 dia tak bagi tahu. Yang ni kita nak kira sekarang, F2. A2 luas permukaan ialah 2. Okey, so 20 bahagi 0.01 sama dengan F2 bahagi dengan 2. So macam mana kita nak kira, nak dapatkan nilai F2 sekarang ni? Ataupun kalau confuse dengan F2, awak boleh gantikan dengan simbol X. So sekarang ni awak nak tahu nilai F2. Nombor 2 ni awak kena pindahkan ke sebelah kiri. Bawa yang ni ke sebelah sini. So kat sini dibahagi. Bila kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi automatik, dia akan jadi berlawanan iaitu darab. Jadi 20 bahagi 0.01 darab dengan 2 sama dengan F2. Dah dapat nilai. So tekan kalkulator, awak akan dapat 4000 Newton. Ingat unit Newton kenapa Newton? Sebab F ini adalah daya. So kita tahulah beban yang hijau ni bermaksud beban dia adalah bernilai 4000 Newton. Okey? Okey, ingat. Ini adalah formula dia. F1 bagi E1, F2 bagi E2. Kemudian awak baca soalan betul-betul, awak gantikan nilai dia dalam formula ini dan kemudian awak alihkan nilai yang 2 ni bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat darab dan dapat nilai dia. Alright. Okey, contoh soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang sama juga. Sistem hidrolik. Okey, awak nampak kat sini. Tak ada soalan pun tapi kita boleh nampak dah dia nak apa. So, kat sini nampak luas permukaan di omboh kecil adalah 20. Luas permukaan di omboh besar adalah 60. Okey, daya pada omboh kecil 20, daya pada omboh besar tak tahu. So kita kena kira. So sekarang ni formula dia sama. F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Seberapa nilai F1? Nilai F1 nilai dia adalah 20. Ni kat sini 20. A1 nilai dia pun 20. Luas dia pun 20. Sama dengan F2. F2 kita tak tahu, so tulis F2. 60 ni adalah luas permukaan di omboh besar, 60. So 20 per 20 sama dengan F2 bahagi 60. So nak tahu F2, 60 ni alihkan ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. 20 per 20 darab 60. So jawapan dia adalah 60 Newton. So 60 Newton. Okey, dapatlah jawapan dia. Cara sama macam tadi soalan dia. So kita tahulah 60 Newton ni berat dia adalah 60 Newton. So digunakan daya 20 untuk angkat berat sebanyak 60 Newton. Okey, soalan yang ketiga. Hitungkan daya yang bertindak pada omboh kecil dalam sistem hidrolik berikut. Okey, tadi soalan dia nak daya di omboh besar. Sekarang ni cikgu tukar, dia nak daya pada omboh kecil pula. Soalan dia sama je, cara dia sama je. Kita guna formula yang sama. F1 A1 sama dengan F2 bahagi A2.
So nilai F1 kita tak tahu kan, sebab kita nak daya pada ombor kecil. Maksudnya F1 kita baru nak tahu, kita baru nak cari. A1 ni adalah 20. Okey, sama dengan 2400 ni. Kenapa ni dia dah tulis kat sini. Nilai daya pada ombor besar ni adalah 2400 Newton. Okey, permukaan ombor besar adalah 60. Okey, so sekarang ni akan jadi macam ni. F1 per 20 sama dengan 2400 per 60. Okey, sekarang kita nak nombor 20 ni, kita nak bawa dia ke sebelah kanan. Dia tinggal F1 kat sini. Jadi cara sama juga, bila dia alih ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Sebab tadi asalnya adalah bahagi. So bila kita alihkan, dia akan jadi darab. Jadi 2400 bahagi 60 darab 20, kita akan dapat nilai dia 800. So maksudnya nilai di kat sini adalah 800. So ikutkan logiknya memang begitu. Okey, daya dekat 1 mesti lebih kecil daripada daya di 2. So betul lah jawapan awak. Jawapan dia 800. Okey, siapa tak faham awak kena back balik, replay balik sampai awak faham. Okey, soalan kat sini. Ini adalah sistem hidrolik lagi. Perbandingan yang manakah adalah benar? Daya F adalah sama dengan berat beban. Daya F maksudnya di ombor kecil adalah sama dengan berat beban di ombor besar. Okay, so jawapan dia mestilah tidak sama. So daya F mestilah lebih kecil berbanding dengan daya pada Q ini ataupun daya pada ombor yang besar ini. Dia tak mungkin akan sama. Yang sama adalah tekanan, bukannya daya. So A adalah salah. Daya F lebih besar daripada berat beban. Daya F lebih besar daripada berat beban. Salah juga. Okey, sebab daya F mesti lebih kecil. Lebih kecil, tak boleh lebih besar. Lebih besar ialah di Q ni. Q lebih besar daripada P, betul. Okey, C. Tekanan pada ombor P adalah sama dengan tekanan pada ombor Q. Okey, betul lah. So, tekanan di sini mesti sama dengan tekanan di sini. Tekanan pada ombor P adalah lebih kecil. So, salah. Okey, bila sebut tekanan saja mesti sama untuk sistem hidrolik. So, jawapannya adalah C. Okey, ini adalah contoh satu lagi aplikasi sistem hidrolik selain daripada jet hidrolik adalah brake hidrolik. Okey, so semua kenderaan sekarang ni dia menggunakan brake hidrolik. So dalam kereta, dalam van ke, dalam lori ke, dia menggunakan brake hidrolik. Maksudnya dia menggunakan minyak brake. So apa fungsi minyak brake? Minyak brake ni fungsi dia adalah untuk dia pindahkan tekanan. Bila kita pijak je brake dekat dalam kita tu, kita tekan brake. So sebenarnya minyak-minyak dalam ada satu saluran yang mengandungi minyak brake, dia akan pindahkan tekanan ke empat tayar kereta. Okey. Sebenarnya minyak itulah sebenarnya yang menyebabkan tekanan dipindahkan sehinggalah roda kereta tu ataupun tayar kereta tu berhenti. Okey, nanti cikgu akan terangkan lagi sekali. Jadi prinsip manakah yang digunakan dalam sistem brake? So bila sistem brake ni maksudnya dia menggunakan sistem hidrolik, automatik, prinsip yang digunakan adalah prinsip Pascal. So B dan C ni awak tak belajar. Yang awak belajar ialah A dengan D sahaja. So keabadian momentum memang salah lah. Okey, so jawapannya adalah A. So kat sini kita nampak contoh. Ni adalah kaki yang menekan brake. So nampak tak kat sini biru ni adalah minyak brake ni. So bila kita tekan saja brake, tekanan akan terhasil dekat sini. So dia akan dipindahkan ni melalui minyak ni. Dia akan bawa kepada ni tayar tayar pertama, tayar kedua, tayar ketiga, tayar keempat. So dia akan menolak brake pad pada tayar-tayar ini, menyebabkan tayar ini akan berhenti. Okey, yang ni cikgu akan terangkan sekejap lagi. Okey, so apa lagi selain daripada brake hidrolik, selain daripada jet hidrolik? So banyak sebenarnya sistem yang menggunakan hidrolik. Cuma mungkin kita tak perasan saja. Okey, yang pertama jet hidrolik. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi. Brake hidrolik pun sama, cikgu dah terangkan tadi. Okey, pengorek jentera menggunakan sistem hidrolik. Kalau kita tekan button saja, dia boleh angkat kayu-kayu ataupun angkatkan batu, angkat pasir dengan mudahnya. Kenapa? Sebab dia menggunakan sistem hidrolik. Bermaksud di dalam jentera ini mengandungi minyak ataupun bendali yang akan memindahkan tekanan. Okey, jadi senang dia nak berfungsi lah. Maksudnya tak payah menggunakan tenaga yang banyak untuk angkat benda-benda yang berat. Okey, lift garage. Ini adalah lift hidrolik. Kalau tengok ada parking bertingkat.
Okey, parking bertingkat tu sebenarnya bila kita parking di bawah ini, kita tekan button saja, automatik parking tu akan terangkat ke atas. Dia akan diangkat ke atas. So bila kita nak ambil balik kita tekan saja nombor kenderaan ataupun nombor parking kita. Okey, dan dia akan turun pula kereta ni. So dia macam lift lah. Tapi dia lift untuk mengangkat kereta. So itu kita menggunakan juga sistem hidrolik. Okey, kemudian kerusi rawatan gigi. Kalau pergi klinik gigi, dia akan tekan button dan automatik kerusi tersebut akan bergerak. Maksudnya tak payahlah doktor tu nak angkat kerusi, nak turunkan kerusi. Okey, kerana dia menggunakan sistem hidrolik. So benda tu akan diangkat automatik dengan sendirinya. Okey, sebenarnya dalam kerusi rawatan gigi ni juga menggunakan sistem hidrolik, bermaksud ada bendali ataupun cecair dekat bahagian kerusi ni. Okey, menyebabkan tekanan juga. Okey, dan yang seterusnya steering kuasa ataupun kita panggil power steering. So power steering ni adalah steering, semua kereta sekarang ni gunakan power steering lah. Okay, kereta-kereta yang baru dengan power steering. So kalau kita nak contoh buat U-turn, so dia tak perlu nak pusing steering tu banyak kali untuk buat U-turn. Pusing sikit saja, benda tu dah kita punya tayar kita pun dah boleh dipusingkan. Senang lah, ringan. Kalau kereta yang tak ada power steering, berat, kita nak pusing tu berat rasanya. Itu bukan power steering lah. So kebanyakan kereta menggunakan power steering. So power steering tu pun menggunakan sistem hidrolik juga. Okey, so ini prinsip sistem hidrolik. First kita tengok yang selalu ditanya adalah jet hidrolik. Macam mana jet hidrolik ni berfungsi? Tadi cikgu dah terangkan sikit. Okey, operasinya macam ni lah. Okey, secara ringkas ni cikgu terangkan. So, sebenarnya dalam sistem hidrolik ni dia ada satu takungan cecair. So dia macam dia tangki lah, tangki cecair. So bila kita nak angkat kereta, sebenarnya kita akan dia punya pemegang ni kita akan angkat ke atas dan ke bawah kan. Angkat turun. So bila kita angkat ni sebenarnya apa yang terjadi adalah cecair daripada tangki ini akan mengalir ke belah sini. Kita tengok cikgu punya pointer cikgu ni. Dia akan masuk ke sini sebenarnya, ke dalam omboh kecil. Okey. So dekat sini yang ada pemegang ni. So pada masa yang sama, injap kawalan di sini untuk ke omboh besar ni akan tutup. Sebab dia tak nak bagi lagi minyak ni masuk ke dalam omboh besar. Dia akan stop dulu kat sini, dia akan sekat kat sini. Okey, so minyak akan mengalir ke omboh kecil. So bila minyak mengalir ke omboh kecil, okey, bila kita turunkan sahaja pula dia punya pemegang ni, kita turunkan, okey, tekanan akan dipindahkan. Tekanan akan terhasil di sini. Bila kita bawa turun dia punya pemegang ni, tekanan akan terhasil di sini. Okey, dan automatik pada waktu ini adalah bila kita turunkan pemegang, dia punya injap kawalan di sini akan terbuka balik supaya cecair ni boleh lalu masuk ke omboh besar. Dan pada masa yang sama, injap kawalan di sini dia akan tutup. So dia boleh tutup buka sebenarnya. Okay, cikgu ulang lagi. Bila pemegang ni ditarik, kita akan tarik dulu pemegang. Cecair daripada tangki ni akan mengalir masuk kepada omboh kecil. Bermaksud injap kawalan di sini akan terbuka, tetapi injap kawalan di sini akan tertutup. Bila kita turunkan pemegang ke bawah, tekanan akan terhasil, injap kawalan di sini akan tertutup, injap kawalan ke omboh besar ni akan dibuka. Jadi cecair akan mengalir dan tekanan akan dipindahkan daripada omboh kecil menuju ke omboh besar. Dan pada waktu inilah omboh ini akan tekanan akan dipindahkan, okay, dan beban dekat sini akan dinaikkan. So proses ini akan sentiasa dilakukan lah. Awak kan sentiasa naik turun sampailah awak dapat ketinggian yang awak nak. Kereta tu nak naik setakat mana, kan? Okay, bila awak dah tukar tayar, okay, apabila beban nak diturunkan, injap pelepas di sini akan dibuka supaya cecair daripada omboh besar ini akan kembali semula masuk kepada takungan cecair. Itu cara dia. Okay, jadi maksudnya injap kawalan ni boleh dibuka dan ditutup. Okay, dan tekanan akan dipindahkan daripada omboh kecil ke omboh besar. Okay, mungkin tak ada ditanya detail dalam soalan ni. Cuma awak kena tahu je lah konsep kat sini. Okay, bahawa jet hidrolik ini mengandungi cecair di dalam dan dia mengandungi tekanan ataupun dia akan memindahkan tekanan daripada omboh kecil ke omboh besar.
Okey, dia takkan tanyalah, cikgu pasti takkan tanyalah soalan sedetail macam ni. Macam mana operasi dia, tak adalah. Okey, cuma awak kena tahu sajalah Okey, awak baca balik ni, dalam nota pun ada. Okey, seterusnya brake hidrolik. Okey, brake hidrolik ni adalah brake lah, brake dalam kenderaan. So, brake hidrolik bila awak servis kereta, dia punya pomen tu akan tengok minyak brake ada ke tidak. Bagi brake yang tak cukup minyak brake tu bahaya. Kenapa? Sebab mungkin tekanan tak boleh dipindahkan dengan baik. Jadi bila tekanan tak boleh dipindahkan dengan baik, bila kita tekan brake tu, maksudnya brake tak makan. Kita panggil kan, brake tak makan lah, brake tak makan. Kenapa brake tak makan? Sebab minyak brake kurang rupanya. Okey, so pertama sekali tengok kat sini. Okey, bila injak brake tu kita tekan, maksudnya contohnya kita nak berhenti dekat traffic light, kita akan tekan brake. So bila kita tekan brake bermaksud kita menghasilkan tekanan dekat di sini. So dia akan dipindahkan tekanan. So dalamnya ada banyak silinder-silinder ataupun saluran-saluran daripada brake kita tadi akan menuju ke tayar. Ini tayar depan, ini adalah tayar belakang. Okey. Jadi tekanan akan dipindahkan melalui saluran ni lah. So tekanan dipindahkan melalui minyak brake tadi. Okey. So bila dekat sini tekanan dipindahkan, okey, dekat sini dekat roda depan ni sebenarnya dia ada satu brake, kita panggil sebagai pad brake ataupun brake pad. Brake pad ni yang kadang-kadang boleh menyebabkan dia boleh haus tu, kita akan selalu check. Kadang dia boleh menipis sebab dia panas kan. So bila dia panas, brake pad ni dia boleh haus ataupun nipis. Bila nipis tu, bila kita tekan tu kadang-kadang dia berbunyi. Dia bergeser dengan besi-besi dekat sini. So bila minyak ni memindahkan tekanan A dengan B ni, dia akan menekan cakra pada tayar ni dan dia akan menyebabkan tayar di hadapan akan berhenti. Okey, sama juga di belakang. Okey, tekanan akan dipindahkan kepada tayar di belakang, dan di belakang ni dia tak ada brake pad tapi dia ada shoes brake ataupun brake kasut. So brake kasut ini kat sini dia akan menolak brake kasut ini. So dia akan menolak ke tayar, menyebabkan tayar akan diperlahankan ataupun diberhentikan. Konsep dia sama juga, tekanan dipindahkan melalui cecair. So bila tekanan dipindahkan melalui cecair, itu kita namakan sebagai brake hidrolik. Okey, ini adalah power steering. So, ini adalah power steering. So tak ada punya operasi dia. Power steering kita terangkan tadi, steering yang dalam kenderaan tersebut. So bila kita gunakan steering tu, dia tak terlalu berat lah untuk kita pusing kanan kiri atau buat U-turn. Okey, kereta-kereta yang lama mungkin agak berat dia punya steering dia, tapi sekarang ni dia tak ada ni. Dia jadi ringan je kerana dia menggunakan sistem hidrolik di dalam power steering. So power steering ni akan sambungkan lah, okey, kepada tayar ni. Nampak disambungkan kepada steering. Okey, itu sahaja. So ini slide ni cikgu ambil daripada panitia KV Kuala Kangsar, tapi diubah sesuai juga sikit-sikit.